Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen, segmen singgah seram dan juga pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh sekumpulan lelaki lah ketika diorang pergi memancing ikan lampam di Sungai Perak sekitar tahun 1996. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak cerita tentang tindakan seorang remaja menjual buah pinggang dia, salah satu buah pinggang dia untuk membeli iPhone. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Bidin untuk memudahkan cerita. Kisah ni dah lama berlaku, sekitar tahun 1996 ataupun 1997, macam itulah, dah lama dah berlaku. Bidin ada satu geng ni, geng memancing. Semua sekali ada 9 orang. Masa perkara ni berlaku, ikan lampam sedang banyak, musim ikan lampam. Jadi Bidin dan juga kawan-kawan dia nak plan lah, nak pergi memancing sama-sama, nak memancing ikan lampam. Bidin dan juga geng dia dah tahulah ada banyak pot untuk memancing ikan lampam, terutama di sekitar Bukit Candan. Dan lokasi yang menjadi pilihan diorang pada masa tu adalah di belakang sebuah masjid, belakang Masjid Ubudiah. Diorang pilih pot tu, tempat tu, sebab tempat tu sesuai untuk memancing beramai-ramai. Sebenarnya sebelum diorang pergi tu, diorang dah sedia maklum, tempat tu katanya keras, banyak benda-benda tak elok lah. Tapi sebab diorang ni ramai, 9 orang, dan masa tu musim lampam, diorang dah tak kisah, tolak tepi lah benda-benda ni, diorang akan pergi kat situ. Bila dah sampai masa nak pergi tu, tiba-tiba salah seorang daripada 9 orang ni terpaksa cancel, tak jadi ikut. Katanya dia ada urusan kecemasan, tak dapat dielak lah. Jadi tinggallah 8 orang yang pergi ke belakang Masjid Ubudiah tu. Pada jam 9 malam, Bidin berlapan ni bergeraklah menuju ke arah sungai di belakang masjid tu. Diorang semua naik motor je pada malam tu. Bila dah sampai dekat kawasan masjid tu, diorang perlu turun satu lereng bukit yang agak curam. Lepas tu barulah jumpa tebing sungai. Dekat tebing sungai tu ada kawasan datar, kawasan dataran. Tanpa membuang masa, diorang pun pasanglah joran masing-masing, letak umpan semua. Umpan yang diorang guna pada masa tu adalah perut ayam. Perut ayam yang dah diperap selama 2-3 hari. Bau umpan tu memang sangat busuk. Tapi nak buat macam mana kan? Itulah makanan kegemaran ikan lampam. Diorang semua pun mulalah memancing, duduk berbaris di tebing sungai tu. Masa pun berlalu, makin lama makin banyak diorang dapat ikan lampam. Diorang pun simpan dalam bekas masing-masing, bekas simpanan ikan. Walaupun diorang dah dapat banyak ikan lampam, tapi diorang masih lagi tak berhenti. Tak lama lepas tu, diorang mula terperasan ada satu bunyi daripada arah dalam sungai. Bunyi tu kedengaran macam percikan air. Banyak kali jugalah diorang dengar bunyi tu. Mula-mula diorang buat tak tahu je, tak endahkan bunyi tu. Diorang fikir mungkinlah bunyi ikan-ikan yang ada dalam sungai tu melompat-lompat ke apa kan, jadi bunyi macam tu. Tapi makin lama, makin banyak bunyi tu berulang. Dan pada masa tu, diorang mula perasan sebenarnya bunyi tu terhasil daripada batu. Ada seseorang yang lempar batu dalam sungai tu. Bidin dan juga kawan-kawan dia mula berpandangan antara satu sama lain. Lepas tu diorang buat tak tahu je lah, sambung memancing. Diorang beranggapan mungkin ada budak-budak yang bermain di belakang masjid, dekat bukit belakang masjid tu, ambil batu kecil dan lempar masuk dalam sungai. Tapi makin dibiarkan, makin menjadi-jadi, makin banyak batu yang dilempar masuk ke dalam sungai. Masa tu Bidin dan juga kawan-kawan dia dah mula rasa lain macam. Lepas tu diorang fikir balik, boleh jadi batu-batu ni semua dilempar oleh kawan diorang yang tak dapat datang tadi tu. Kawan tu datang balik dekat lereng bukit tu, nak kacau diorang, nak prank diorang. Jadi, pada masa tu, diorang semua naik dekat lereng bukit tu, tengok. Bila diorang tengok, tak ada orang pun dekat atas tu. Daripada 8 orang tu, adalah 2-3 orang kawan Bidin ni yang dah panas hati, yang jenis sebaran lah. Diorang mula marah-marah dan memaki hamun dekat atas lereng bukit tu. 2-3 orang ni marah dekat orang yang baling batu tu lah. Masa tu masing-masing dah tak sedap hati. Diorang pun patah balik, turun balik, pergi dekat tebing sungai tadi tu. Baru aja nak duduk, tiba-tiba pom, bunyi satu benda yang berat terhempas atas tanah. Diorang semua memang terperanjat pada masa tu, sebab bunyi tu memang betul-betul dekat dengan diorang.
Bila diorang toleh, tengok ke arah bunyi tu, diorang terkejut. Ada seketul batu yang besar, saiz lebih kurang macam bateri kereta tu, jatuh betul-betul dekat dengan tempat diorang semua duduk. Memang besar lah kalau saiz bateri kereta tu. Bayangkanlah, kalau batu besar saiz macam tu kena kepala diorang. Jawabnya memang arwah dekat situ. Pada masa tu, diorang semua terus bangun dan pandang ke arah lereng bukit. Diorang semua terkejut sebab diorang nampak ada satu berbola api sedang terbang dan berpusing-pusing di atas bukit. Makin lama, berbola api tu berpusing makin laju. Bila dah nampak benda tu, masing-masing dah mula rasa takut. Biden pula pada masa tu, dia pandang ke kiri kanan. Biden memang dah plan pada masa tu. Kalau ada salah seorang daripada kawan dia lari, memang dia pun nak ikut lari. Tapi, bila Biden fikir balik, nak lari ke mana? Benda tu ada dekat atas bukit. Motor dia orang semuanya ada dekat atas bukit tu. Takkan nak lari seberang sungai pula. Sebab itulah dia orang semua ni tak boleh lari. Berdiri terpacak aja dekat situ. Nasib baiklah, salah seorang daripada dia orang berlapan ni terfikir nak azan. Dia pun azan dekat situ. Memang kuatlah dia azan. Bila kawan Biden azan, benda tu berputar dengan sangat laju, lebih laju daripada tadi. Dan tiba-tiba benda tu terbang. Terbang, meluncur laju ke arah dia orang. Memang betul-betul dekat dengan kepala dia orang. Dia orang pada masa tu terus meniarap, turun meniarap ke atas tanah sebab takut terkena kepala. Rupanya benda tu terbang terus menuju ke arah seberang sungai. Bila dia orang semua nampak benda tu dah tak ada, dia orang cepat-cepat bangun. Bangun, kemas barang, terus naik bukit tu, berebut-rebut naik bukit tu. Bila dah sampai dekat atas, dia orang pun naiklah motor masing-masing. Masa tu barulah dia orang perasan bekas yang berisi ikan lampam yang dia orang tangkap tadi tu tertinggal dekat bawah, dekat tebing sungai tadi. Tapi disebabkan dia orang ni takut, seorang pun tak berani nak pergi ambil. Dia orang tinggal macam tu je. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang seorang remaja lelaki yang menjual salah satu buah pinggang dia untuk beli iPhone. Perkara ni berlaku di negara China pada tahun 2011. Remaja yang menjual buah pinggang ni adalah pelajar sekolah menengah yang berusia 17 tahun. Pelajar lelaki lah. Nama dia adalah Wang Xiangkun. Wang Xiangkun ni berasal daripada salah satu wilayah yang paling miskin di negara China. Sebagai seorang remaja dan pelajar sekolah, Wang Xiangkun selalu bercita-cita nak beli iPhone. Sebab dia fikir bila ada iPhone ni, dia boleh berbanggalah dengan kawan-kawan di sekolah dia tu. Seolah-olah bila seseorang pelajar tu ada iPhone, dia jadi hebat, dia jadi popular. Itulah yang Wang Xiangkun nak. Tapi apakan daya, keluarga Wang Xiangkun memang susah. Memang tak mampu nak beli iPhone. Disebabkan itulah Wang Xiangkun memilih jalan yang salah. Pada satu hari, Wang Xiangkun ni dia guna internet. Dia chatting di satu platform yang bernama QQ. Platform chatting di China. Dalam platform tu boleh bersembang lah. Bersembang dengan orang luar. Masa chatting tu, Wang Xiangkun ada bagi tahu pasal hasrat hati dia. Nak cari duit, nak beli iPhone. Maknanya perlu duit yang banyak lah. Pada masa itulah, ada 3 orang lelaki chatting dengan dia bagi tahu ada peluang untuk Wang Xiangkun dapat duit yang banyak. Bila Wang Xiangkun dapat tahu ada cara untuk dapatkan duit lebih tu, dia terus berminat lah. Wang Xiangkun pun tanya macam mana cara dia. 3 orang lelaki ni bagi tahulah caranya. Wang Xiangkun perlu jual salah satu daripada buah pinggang dia. Disebabkan Wang Xiangkun ni nak sangat beli iPhone, nak duit tu, dia tanpa berfikir panjang terus bersetuju. Buatlah perjanjian dengan 3 orang lelaki ni. Bila Wang Xiangkun dah bersetuju tu, 3 orang lelaki ni pun bagi tahulah dekat mana lokasi yang perlu dituju. Pada bulan April tahun 2011, Wang Xiangkun mengembara seorang diri menuju ke bandar Chengzhou yang terletak di selatan China. Dia pergi dalam keadaan mak ayah dia tak tahu. Dia tak minta izin, dia tak bagi tahu apa-apa. Bila Wang Xiangkun dah sampai dekat bandar Chengzhou tu, adalah orang tengah ni yang membawa Xiangkun daripada stesen bas tu pergi ke sebuah klinik. Klinik tu sebenarnya klinik haram. Klinik yang tak bertauliah. Di klinik tu, Wang Xiangkun diperkenalkan dengan 2 orang doktor bedah. 2 orang doktor bedah, seorang jururawat dan seorang pembantu pembedahan. Sebenarnya, doktor bedah, jururawat dan juga pembantu pembedahan ni bekerja di sebuah hospital kerajaan. Cuma, diorang semua ni buat side income dengan cara buat pembedahan secara haram dan jual di pasaran gelap. Dipendekkan cerita, Wang Xiangkun pun masuklah ke dalam bilik bedah tu. Doktor bedah tu ambil buah pinggang sebelah kiri. Bila dah selesai pembedahan, Wang Xiangkun dapatlah duit 22,000 yuan.
ataupun dalam US dollar 3,000. 3,000 US dollar. Wang Shangkun rasa sangat-sangat gembira bila dapat duit tu. Padahal dia tak tahu buah pinggang dia tu dijual pada harga 150,000 yuan ataupun dalam USD 22,000 USD. Buah pinggang dia tu dijual di pasaran gelap dengan harga yang sangat tinggi. Tapi kebanyakan daripada hasil jualan tu diambil oleh orang tengah. Jadi Wang Shangkun pun sebelum balik ke kampung dia tu, dia belilah iPhone. Masa tu tahun 2011, model iPhone 4 yang dia beli. Tapi bukan iPhone saja yang dia beli. Wang Shangkun juga ada beli satu iPad, iPad 2. Lepas dah siap beli iPhone dan juga iPad tu, barulah Wang Shangkun balik semula ke kampung. Bila Wang Shangkun dah sampai dekat kampung dia, dah balik rumah, dia rahsiakan daripada keluarga dia beli iPhone dan juga iPad tu. Cuma dia bawa iPhone tu masa dia ke sekolah, tunjuk dekat kawan-kawan. Dia sangat berbangga sebab memiliki iPhone. Kawan-kawan dah rasa pelik lah pada masa tu. Dia orang semua pun tanyalah Wang Shangkun, macam mana boleh dapat duit banyak beli iPhone tu. Wang Shangkun pun ceritalah perkara sebenar. Sebenarnya dia dah jual salah satu buah pinggang dia, buah pinggang sebelah kiri. Kawan-kawan Wang Shangkun pada masa tu memang terkejut lah. Dia orang tanyalah Wang Shangkun ni, tak sayang ke buah pinggang tu? Wang Shangkun sekadar menjawab, kan kita ada 2 buah pinggang. Aku cuma perlu 1 saja untuk terus hidup. Itulah jawapan Wang Shangkun pada masa tu. Lama kelamaan, keadaan kesihatan Wang Shangkun semakin menurun. Wang Shangkun mula menyesal atas tindakan dia tu. Dia dah jadi sakit, makin lama makin sakit. Pada masa itulah, keluarga Wang Shangkun mula perasan. Akhirnya terbongkarlah rahsia. Mak kepada Wang Shangkun ni dah dapat tahu pasal Wang Shangkun dah jual buah pinggang sebelah kiri dia dan beli iPhone. Bila Wang Shangkun menjalani pemeriksaan di hospital, pihak hospital sahkan Wang Shangkun dah mengalami kegagalan buah pinggang. Semuanya disebabkan oleh jangkitan. Memang tak heranlah, sebab klinik yang dia pergi tu, dia pergi keluarkan buah pinggang dia tu, memang klinik yang tak bertauliah. Maknanya prosedur tu dijalankan dalam keadaan yang tak bersih. Alat-alat bedah yang dia orang guna tu memang tak bersih. Daripada situlah berlakunya jangkitan. Ekoran daripada masalah tu lah, mak Wang Shangkun buat tindakan. Mak Wang Shangkun ni, dia pergi saman orang yang bertanggungjawab membedah anak dia sekali dengan orang tengah. Pada bulan April tahun 2012, seramai 9 orang, termasuk 2 orang doktor bedah dan 3 orang tengah, telah didakwa di mahkamah atas kesalahan menjual organ secara haram. Pada hari perbicaraan, Wang Shangkun tak larat nak pergi ke mahkamah sebab sakit dia memang dah teruk sangat. Bagaimanapun, keluarga Wang Shangkun dah menang kes tu dan diberi pampasan sebanyak 1.47 juta yuan ataupun dalam US dollar sebanyak 200,000 USD. Dan kesemua individu yang didapati bersalah tu dikenakan hukuman selama 3 hingga 5 tahun. Tapi, walaupun Wang Shangkun dan juga keluarga dia dah menang kes saman tu, dah dapat pampasan banyak, semua tu dah tak berguna. Wang Shangkun memang tak akan dapat balik kesihatan dia macam dulu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.